Penat gila. Hari ni aku bawa family jalan-jalan sebab cuti kan, and aku pun tak ada appointment hari ni. So aku bawa family pergi pusing-pusing dekat Petroscience. Aku tak pernah pergi Petroscience, tapi aku bawa diorang lah. Macam wife aku, dia dah pergi 2-3 kali and dia kata best, and aku rasa bagus lah untuk aku bawa Zahra pergi Petroscience untuk expose dia dengan semua persekitaran dan teknologi yang ada. Nampak Zahra memang seronok gila lah. Memang aku bawa semata-mata untuk bagi dia explore. And tambah penatnya sebab aku tak nak drive hari ni. Aku nak naik MRT dengan LRT. So penat jugalah, station demi station dia nak tunggu sampai. Jadi aku sampai rumah agak lewat, and aku rasa sempat untuk aku buat video pada malam ni. Aku nak bincangkan satu topik yang aku rasa menarik, sebab topik ni adalah OPR, Overnight Policy Rate. Yes, of course dah ramai dah yang share pasal OPR ni, tapi aku rasa macam ada ura-ura untuk naik lagi pada Januari nanti kot. So tahun depan insyaAllah mungkin ada kenaikan OPR. Jadi mungkin sementara kita tak tahu lagi naik tak naik. Aku nak share dengan korang apa itu OPR dan apa kesan dia, dan macam mana keadaan negara kita sekarang. Jom. So apa itu OPR? OPR ni adalah Overnight Policy Rate. Bahasa mudah lah. Kalau aku nak bagi korang pemahaman yang mungkin aku boleh permudahkan untuk korang yang menonton video ni faham tentang OPR. OPR ni adalah satu kadar yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia, BNM saja. Kalau dekat Malaysia kita ada Central Bank kita, iaitu BNM lah. So BNM lah yang menetapkan Overnight Policy Rate untuk negara kita. So OPR ni dia menentukan kadar faedah untuk institusi-institusi kewangan yang meminjam antara satu sama lain. So bukan sahaja kita kalau pinjam duit dengan bank kita ada kadar keuntungan ataupun kadar faedah, kita panggil interest rate, tapi bank dengan bank pun dia ada kadar faedah dia. Kalau kita pinjam dengan bank, siapa yang tetapkan kadar interest tu ataupun kadar keuntungan, kadar faedah tu? Siapa yang tetapkan? Bank yang kita pinjam tu yang menetapkan. Tapi jika bank dengan bank nak meminjam antara satu sama lain, siapa yang menetapkan kadar faedah di antara mereka ni? BNM lah yang menetapkan dengan penetapan OPR. Setiap bank dia ada rizab tunai dia. Jadi dia perlu kekalkan pada rizab tunai yang sepatutnya. Mana-mana bank yang kurang rizab simpanan tunai tu, dia perlu mendapatkan pinjaman daripada bank lain untuk memastikan kadar rizab dia mencukupi dan stabil. Maksudnya simpanan duit dia lah. Kita ada simpanan kita dekat bank, saving accounts kita. Bank pun dia ada saving dia, dia ada rizab dia. Jadi dia kena memastikan duit tu cukup. Duit tu tak boleh kurang daripada kadar yang diorang dah tetapkan lah. Setiap bank dia ada kadar yang berbeza-beza. Jadi dia kena ada rizab tunai ataupun simpanan duit yang mencukupi untuk memastikan operasi bank tu stabil. Sebab let's say kalau rizab tu kurang, orang nak keluar duit tu tak ada. So memang panik lah. Jadi sebab tu dia nak memastikan rizab bank tu mencukupi. Kalau orang banyak keluarkan duit, jadi dia punya rizab akan berkurangan dan dia perlu meminjam daripada bank lain untuk mencukupkan rizab dia supaya dia boleh beroperasi. So bila OPR naik ataupun pergerakan OPR ni lah, sama ada dia naik ataupun dia turun, OPR ni akan memberi kesan. Antaranya adalah kadar OPR ni akan memberikan kesan kepada pinjaman kita, memberi kesan kepada kadar keuntungan pinjaman tersebut. Kadar OPR ni pun boleh memberi kesan kepada mata wang kita. Sebab contohnya, kalau kadar OPR ni dinaikkan, jadi kadar keuntungan ataupun interest bagi orang yang menyimpan duit tu lebih tinggi. Kalau OPR diturunkan, kadar keuntungan bagi orang yang simpan duit ni, yang mana dia melabur dekat mana-mana, akan ikut turun lah. Jadi bila yang mana kalau kita tengok sekarang, contoh paling best adalah USD memang tengah kuat gila.
yang menyebabkan sebelum PM ke-10 kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10, sebelum tu kadar ringgit kita jatuh berbanding USD. Antara puncanya adalah orang mengeluarkan duit dan berpindah kepada USD sebab USD memberi pulangan yang lebih tinggi. Bukan nak kata kita teruk, tapi sebabkan member tu tengah kuat, jadi orang pergi dekat dia sebabkan dia lebih kuat. Dan Alhamdulillah, selepas pelantikan Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita dapat lihat ringgit Malaysia ada kenaikan sikit berbanding USD. So ringgit Malaysia kita ni, yang mana sebelum ni 1 USD hampir kepada RM4.60, lebih tepat lebih kurang RM4.58. Tapi selepas pelantikan Perdana Menteri ke-10 kita, 1 USD sekarang persamaan dengan RM4.48. So itu satu berita yang baik lah untuk kita. Kenapa? Sebab bila kita import barang, kos kita lebih tinggi. Contohnya kalau sebelum ni kita nak import barang bernilai 1 juta USD, kita kena keluarkan modal 4.58 juta ringgit untuk kita beli barang tersebut. Tapi hari ini kalau kita memerlukan barang yang bernilai 1 juta USD, so kita hanya perlu mengeluarkan 4.48 juta berbanding sebelum ni 4.58 juta ringgit Malaysia. So kita dapat jimat lebih kurang RM100,000. Ini cerita dia kalau 1 juta, yang mana kita import ni berbilion ringgit. Lebih banyak lah kita dapat jimat duit ni sebenarnya. So itu antara kesan OPR kepada mata wang kita. Dan seterusnya, kesan OPR ni adalah untuk memastikan kestabilan harga. Contohnya macam mana? Bila OPR ni rendah, paling rendah dalam tempoh 10 tahun yang kita dapat sebelum ni adalah 1.75% kadar OPR. Jadi kos-kos pinjaman kita, interest ataupun keuntungan sangat-sangat rendah. Bank charge kepada kita rendah. Apa yang berlaku adalah ramai orang boleh meminjam dan mendapat lebihan tunai yang banyak. Bila ramai orang ada lebihan duit dekat pasaran, mereka akan berbelanja. Paling mudah, disebabkan aku banyak cerita tentang hartanah, kita bagi contoh pasal hartanah. Contoh, harga rumah tu RM300,000 sebab semua orang mampu membeli, mampu mendapatkan pinjaman, dan kadar membayar balik pinjaman RM300,000 tu adalah lebih rendah, bayaran bulanan tu rendah. Jadi ramai orang mendapatkan pinjaman dan ramai orang membeli rumah. Dan apa terjadi kepada supply rumah-rumah yang berharga RM300,000 ni? Dia cepat habis dan dia semakin berkurangan. Bila dia makin berkurangan, tinggallah option-option rumah-rumah yang lebih mahal, RM350,000, RM400,000, RM500,000 dan seterusnya. Dan dia menyebabkan orang-orang lain yang asalnya nak beli rumah yang RM300,000 ni terpaksa naikkan sikit kepada RM350,000 sebab rumah yang RM300,000 dah tak ada dekat pasaran masa tu. Jadi belilah rumah harga yang RM350,000. RM350,000 ni pun semakin berkurangan dan seterusnya. Jadi dia menyebabkan supply semakin berkurangan. Bila supply semakin berkurangan, dia akan menaikkan ataupun dia akan menyebabkan harga rumah tu semakin naik. Sebabnya demand tu tinggi, demand tu ada, tapi rumah tu tak cukup. Jadi orang nak beli rumah. Contoh, rumah yang sama, jiran ni dapat beli RM300,000 dan ramai orang yang nak membeli rumah sebelah dia ni. Disebabkan ramai orang nak beli, asalnya dulu mungkin tak ada orang nak beli, bila hari ni ramai orang nak beli, ada orang sanggup memberikan tawaran daripada RM300,000 ke RM350,000. Secara tak langsung menyebabkan harga-harga rumah tu pun akan meningkat naik. That's why OPR ni antara mekanisme yang dapat membantu mengawal OPR ni naik, kadar keuntungan tu pun naik, dan kos untuk orang membayar balik secara ansuran bulanan tu pun lebih tinggi. Orang yang boleh meminjam tu berkurangan lah berbanding dengan kadar OPR yang lebih rendah. Hopefully korang boleh faham lah penjelasan aku ni. Sebab Okey, aku ada buat graf kadar OPR ni. Ini berdasarkan dapatan aku daripada laman BNM. Kalau kita tengok, aku sengaja ambil daripada 2006. Dalam lebih kurang 15 tahun ni, kadar OPR yang paling tinggi dalam tempoh 15 tahun ni adalah 3.5%, iaitu pada 2006. Dan kadar yang paling rendah adalah bila tahun lepas, iaitu pada kadar 1.75% saja.
So itu yang terendah dalam tempoh 15 tahun ni. Paling tinggi adalah 3.5 dan kita sekarang berada pada 2.75, yang mana tahun ini saja dah ada 4 kali kenaikan OPR. Setiap kenaikan tu adalah 0.25 basis point. Jadi setiap kali naik tu, tahun ni dah 4 kali naik, daripada 1.75 hari ini sekarang dah 2.75%. Kalau kita tengok paling tinggi 15 tahun lepas adalah 3.5. So bermakna kita belum hit lagi kadar yang tinggi dalam masa 15 tahun. Dan kalau kita tengok pula dekat graf ni, pada 2016 kita pernah hit 3%. So ada kemungkinan tahun depan OPR akan dinaikkan kepada 3%. So, bila OPR naik, apa kesan OPR ni terhadap pinjaman? Macam aku cakap awal tadilah, semakin OPR naik, semakin tinggi kos untuk kita mendapatkan pinjaman. Semakin tinggi kos untuk kita mendapatkan pinjaman, semakin terhadlah peluang orang yang boleh mendapatkan pinjaman. Bila semakin terhad, maksudnya orang susah nak dapatkan pinjaman, ianya akan memberi kesan kepada mereka untuk membeli rumah. Jadi mungkin sebelum ni kita ada, let's say lah, kita ada 100 orang yang mampu membeli rumah ketika OPR 1.75%. 100 orang yang mampu membeli rumah berharga 300,000 secara contohnya. Tapi setelah dinaikkan pada hari ini hingga 2.75%, daripada 100 orang tu mungkin turun kepada 70 orang saja yang mampu membeli rumah. Jadi kalau rumah tu terhad, let's say 100 orang nak membeli rumah, rumah tu ada 70 saja. Rumah yang berharga 300,000 ni ada 70 unit saja. Of course mereka akan berlawan untuk mendapatkan rumah tersebut. Jadi siapa yang rasa mereka betul-betul nak rumah tu, mereka akan offer harga yang lebih tinggi. Asalnya 300,000, mungkin akan ada yang offer 310, 315, 320,000 dan seterusnya sehingga mereka berjaya mendapatkan rumah tersebut. Tapi kalaulah kata kadar kemampuan orang yang boleh meminjam ni daripada 100 orang kepada 70 orang, dan rumah yang ada hanyalah 70, dia meet lah antara supply and demand. Kalau rumah yang nak jual tu 300,000, 300,000 lah yang boleh terjual. Kalau ada orang jual lebih mahal, tak ada orang akan beli, sebab 70 buah rumah ni berharga 300,000, 70 orang yang boleh membeli ni, dia dah beli cukup-cukup dan dia tak perlukan lagi lebihan. So itu antara analogi yang aku boleh sampaikan lah. Dan satu lagi analogi yang aku baca dekat BNM ni, OPR ni dia macam satu mekanisme. Korang bayangkan lori yang tengah speeding ataupun lori yang tengah laju memecut ni. Jadi dengan kadar kenaikan OPR ni, dia memperlahankan lori ini sedikit demi sedikit. Untuk mengawal situasi ekonomi semasa, apa yang BNM boleh buat adalah dengan menaikkan kadar OPR sedikit demi sedikit, dia akan menyebabkan lori tadi tu brake sedikit demi sedikit. Kalau kita tak kawal pergerakan lori tu terlampau laju dan semakin laju momentumnya, dia akan memberikan kesan contohnya kepada kemalangan lah. Sama juga dengan ekonomi. Kalau kita tak kontrol perbelanjaan ataupun aliran tunai yang ada ni, dia akan menyebabkan ataupun dia memberi kesan kepada inflasi yang mana kita dah mula rasa dah hari ni. Harga barang naik. Jadi bila OPR dinaikkan secara sedikit demi sedikit, orang mula mengawal perbelanjaan dan orang mula beralih kepada menyimpan, kerana menyimpan akan memberikan pulangan yang lebih tinggi daripada sebelum ni. Jadi mereka mengurangkan sedikit perbelanjaan dan mereka akan menambahkan kepada simpanan. Jadi lori tadi dia perlahankan, dia brake sedikit demi sedikit, dan akhirnya pemandu lori tu boleh mengawal lori tu dengan lebih baik dan lebih selamat. Yang penting dia sampai ke tujuan. Apa yang kita nak, macam objektif ekonomi kita nak ada pertumbuhan ataupun perkembangan yang sihat. Kita nak ada kadar perkembangan yang baik dan sihat lah. Laporan ekonomi Malaysia terkini mengukuh pada suku ketiga tahun 2022 kepada
14.2% berbanding 8.9% pada suku kedua 2022. Suku ketiga kita adalah 14.2, suku kedua kita adalah 8.9, suku pertama kita pada tahun ini adalah 5.0. So kita dah naik daripada 5 naik 8 naik 14. So ini antara indikator yang baik jugalah untuk negara kita. So aku tidaklah kata OPR ni naik bagus untuk semua orang, tapi OPR turun pun tak bagus untuk semua orang. Jadi bila OPR naik, ada orang untung dan ada orang terkesan. Bila OPR turun, ada orang untung dan ada juga orang terkesan. Orang kata win some and lose some lah. Jadi untuk kita personally, kita kena make sure kita bersedia dengan apa jua keadaan. Sama ada OPR akan terus naik, macam yang aku cakap pada awal tadi, berkemungkinan tahun depan akan ada kenaikan OPR. Jadi sama ada OPR tu akan terus naik ataupun OPR tu akan stay pada 2.75. Kita tetap kena jaga kita sendiri. Aku rasa cukup setakat itu untuk video hari ini. Kalau korang ada apa-apa yang nak tanya berkenaan dengan property, berkenaan dengan hartanah, korang boleh share dekat komen dan aku akan cuba untuk buatkan konten daripada komen-komen korang tu. Alright, Assalamualaikum.